Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Ahmad, pensyarah program Diploma Teknologi Maklumat bagi kursus DKB 4313 Administering Server. Pelajaran hari ini adalah berkenaan pengenalan Active Directory dan Directory Services bahagian yang kedua. Baiklah, kita lihat dahulu apakah dia objektif pelajaran pada hari ini. Pertama sekali, kita akan melihat konsep fizikal dalam Active Directory. Dan sebelum menghabiskan kelas hari ini, kita akan melihat sedikit tentang DNS. Domain Controllers. Tidak kira jenis struktur domain yang anda jalankan, sekurang-kurangnya perlu ada satu domain controller. Domain controller adalah pelayan atau server yang mana pengguna Active Directory akan log masuk ke dalamnya. Justru itu, di dalam domain controller terkandungnya maklumat mengenai struktur directory anda. Maklumat ini merangkumi skema directory, tetapan konfigurasi dan global catalog. Untuk memastikan ketersediaan ataupun availability directory service secara berterusan, sistem Active Directory harus mengandungi sekurang-kurangnya dua domain controllers atau singkatannya DC. Dalam Windows NT ada dua jenis domain controllers iaitu Primary Domain Controllers atau PDC dan juga Backup Domain Controllers atau singkatannya BDC. Oleh kerana hanya PDC yang menyimpan directory, semua perubahan pada directory perlu dibuat pada PDC. Data yang dikemas kini kemudiannya direplikasi ataupun disalin, ditiru ke BDC. Ya, contohnya di sini ada dua BDC, maka sebarang perubahan pada PDC ini akan disalin kepada BDC yang pertama dan juga disalin pada BDC yang kedua. Kita lihat pula bagaimanakah struktur domain controllers di dalam Windows Server. Dalam sistem Active Directory Windows Server, semua komputer yang menjalankan fungsi pengesahan hanya disebut domain controllers. Maksudnya di sini ada 3 komputer atau 3 server yang menjalankan fungsi pengesahan, maka ketiga-tiga server ini dinamakan domain controllers. Itu domain controllers pertama, kedua dan ketiga. Kesemuanya menyimpan salinan maklumat directory dan semuanya meniru maklumat antara satu sama lain. Ya, sebab itu ada anak panah di sini menunjukkan bahawa maklumat di antara directory ini disalin antara satu sama lain. Di dalam struktur ni tidak mempunyai server pusat. Maksudnya ketiga-tiganya saling berhubungan antara satu sama lain. Kita berbalik kepada Windows NT tadi, di mana di sini terdapat satu server pusat yang menyimpan maklumat directory. Jika berlaku kegagalan pada server pusat ini, maka ia akan melumpuhkan keseluruhan struktur Active Directory bagi Windows NT ini. Seterusnya kita lihat pula Active Directory Sites. Active Directory Sites adalah sekumpulan subnet TCP/IP yang bersambungan dengan baik. Bersambungan dengan baik di sini bermaksud sekumpulan komputer disambungkan melalui local area network yang berjalur lebar tinggi dengan sekurang-kurangnya 10 MB throughputnya. Semasa merancang sistem Active Directory, sites digunakan untuk mengoptimumkan lalu lintas rangkaian dan memaksimumkan ketersediaan data. Okey, nanti saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan mengoptimumkan lalu lintas dan memaksimumkan ketersediaan data ini. Dalam contoh ini, sebuah syarikat mempunyai dua pejabat di lokasi yang berbeza. Pejabat 1 dan pejabat 2. Komputer-komputer di setiap pejabat ini disambungkan bersama di local area network melalui sebuah router dan masing-masing dianggap sebagai Active Directory Sites. Iaitu kita ada Site A dan juga Site B. Kedua-dua Active Directory Site ini dihubungkan bersama melalui sambungan Wide Area Network yang lebih perlahan. Dalam sistem Active Directory, site mempunyai 3 tujuan utama. Pertama, sites digunakan untuk mencari services atau perkhidmatan seperti logon service dan DFS atau Distributed File System Service. Apabila pelanggan atau klien meminta sambungan ke domain controller, sites digunakan untuk membolehkan pelanggan menyambung ke domain controller dalam site yang sama. Sekiranya tiada domain controller di dalam sites pengguna, Active Directory akan mencari domain controller di sites yang terdekat. Contohnya di site B ini. Apabila pelanggan-pelanggan di site B meminta sambungan ke domain controller dan di dalam ini tidak terdapat satu pun domain controller, maka sites ini akan mencari site yang terdekat yang mempunyai domain controller. Ini dia, iaitu di site A. Maka Active Directory akan mewujudkan sambungan ke domain controller di site A ini.
Hal yang sama berlaku ketika pelanggan meminta sambungan dengan perkhidmatan rangkaian seperti DFS atau Distributed File System yang saya katakan tadi. Dengan memadamkan klien dengan sumber dalam site yang sama, Active Directory memaksimumkan prestasi rangkaian. Maka Active Directory akan mencari fail tersebut di dalam site ini dahulu. Dan inilah yang dikatakan memaksimumkan prestasi rangkaian. Kedua, sites digunakan untuk mengawal replikasi di seluruh organisasi. Seperti mana yang telah saya tunjukkan dalam slide sebelum ini, Active Directory secara automatik melakukan proses replikasi directory di antara domain controllers. Proses replikasi ini berlaku di dalam site yang sama, yang mana kalau di dalam site B ini, maka proses replikasi ini berlaku di dalam local area network di site B. Dan inilah yang dimaksudkan dengan pengoptimumkan replikasi. Akhir sekali, objek-objek polisi dapat diterapkan ke dalam site sebagai sebuah grup atau kumpulan dan menjadikan setiap site menentukan tahap keselamatannya sendiri. Ini bermaksud setiap site mempunyai policy rulesnya yang tersendiri. Okey, seterusnya kita lihat pula perkaitan di antara sites dan domains. Site dan domain dapat digabungkan untuk berfungsi secara bersama. Oleh kerana sites adalah konstruk fizikal, sites tersebut boleh saling bertindih dengan domain yang merupakan konstruk logik. Site boleh mengandungi keseluruhan domain atau hanya sebahagian daripada domain atau bahkan beberapa domain. Okey, kita lihat contoh ini. Dalam contoh ini, organisasi ini mengandungi dua sites iaitu site A dan site B. Domain kontoso.com yang digambarkan dengan bentuk segitiga ini mengandungi satu komputer dari site A dan semua komputer dari site B. Site A juga mengandungi komputer yang merupakan sebahagian daripada domain anak atau child domain bernama us.kontoso.com. Inilah satu konsep utama yang perlu diingati, iaitu domain adalah struktur logikal dan site adalah struktur fizikal. Semasa kita membincangkan tentang Active Directory dalam video bahagian pertama, saya pernah menyebut istilah Global Catalog atau GC. Berikutnya ini, kita akan membincangkan tentang GC dan cara kerjanya. Kerana GC adalah penting untuk kita memahami Active Directory. Dalam istilah asas, GC adalah pengkalan data yang mengandungi semua atribut dari semua objek di dalam forest. Ini bermaksud beberapa atribut bagi setiap objek di dalam setiap pengkalan data domain di forest akan tersimpan dalam global catalog. Sebagai contoh, pengkalan data sebuah domain mungkin terdiri daripada berpuluh-puluh atribut. Atribut ini maksudnya ciri-ciri untuk setiap pengguna seperti alamat email pengguna, lokasi pejabat, ID pekerja, nombor telefon dan sebagainya. Global Catalog hanya mengandungi beberapa daripada berpuluh-puluh atribut itu tadi. Katakanlah saya sebagai network admin, daripada berpuluh-puluh atribut itu tadi, saya memilih dua atribut untuk diterbitkan ke dalam GC, iaitu alamat email dan juga nombor telefon pengguna. Dengan menerbitkan beberapa atribut setiap objek ke GC, contohnya tadi saya telah menerbitkan atribut alamat email dan juga nombor telefon pengguna ke dalam Global Catalog, maka sesiapa saja di dalam organisasi ini dapat membuat carian alamat email dan juga nombor telefon di dalam directory. Biasanya, sistem Active Directory akan mengandungi satu server Global Catalog yang juga merupakan domain controller yang dikonfigurasikan untuk menyimpan Global Catalog. Katakanlah di dalam organisasi saya mempunyai 3 domain controller, maka saya boleh mengkonfigurasikan salah satu di antara domain controller ini untuk menyimpan Global Catalog. Seterusnya kita ke objektif terakhir kelas hari ini, iaitu DNS. DNS ataupun Domain Naming System adalah cara bagaimana Active Directory mencari servis dan sumber di dalam rangkaian. Sebilangan besar servis rangkaian termasuk Active Directory memerlukan DNS berfungsi dan melalui DNS lalu lintas mengalir melalui rangkaian. Mari kita lihat bagaimana proses permintaan DNS ini berfungsi dahulu. Apabila klien Active Directory membuat sambungan ke servis rangkaian, misalnya untuk masuk ke dalam directory atau untuk melakukan pencarian directory, ia akan mengirim permintaan ke DNS server. Permintaan tersebut merangkumi maklumat mengenai servis yang diminta serta site di mana pelanggan ini berada. Seterusnya, DNS server akan menghantar balik maklumat alamat IP domain controller dan rekod-rekod SRV.
Rekod-rekod SRV ni adalah senarai servis yang tersedia di setiap DC. Maklumat yang dikembalikan oleh DNS server kemudiannya diproses berdasarkan lokasi site klien, yang mana klien akan menyambung ke servis yang terdekat dengannya. Maklumat ini kemudiannya di-cache di dalam komputer klien untuk mengurangkan keperluan permintaan DNS pada masa yang akan datang dan mengurangkan lalu lintas rangkaian. Akhirnya, klien menggunakan maklumat yang dikembalikan oleh DNS server tersebut untuk berhubung dengan DC yang terdekat dengannya dan mendapatkan servis rangkaian yang diminta. Sekian dahulu kelas untuk hari ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh ajukan ke rizalkvi@gmail.com. Semoga kita berjumpa lagi.